Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dulu dari surah Ali Imran pada muka surat 66. Kita baca dari juzuk yang keempat, muka surat 66 dari surah yang ketiga, iaitulah surah Ali Imran pada ayat 122. Okey, pada ayat 122. Ini para juzuk yang keempat, muka surat 66 dari surah yang ketiga, iaitulah surah Ali Imran dari ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah kalau ikutkan ayat tadabbur kita pada hari ini ialah pada surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua, muka surat 26, muka surat 26 dari surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke 172. 172. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayat 172 surah Al-Baqarah ni, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu sebagai rezeki. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya hanya kepada Allah sahaja kamu menyembah. Syukurlah kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, sekiranya kamu benar-benar beriman hanya kepada Allah. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Dia, iaitu Allah, hanya mengharamkan kepada kamu al-maitah, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, atau apa yang disembelih bukan kerana Allah atau kepada selain Allah. Itu binatang-binatang yang mungkin ikut sembelihan cara dia, tapi tujuan disembelih ataupun waktu menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka dia jadi seperti hukum bangkai juga. Famanitturra ghaira baghin, sesiapa yang terpaksa memakannya, perkara yang tadi yang diharamkan, dia terpaksa makan kerana mudarat. Ghaira baghin, tidak pula melampaui batas. Wala adin, ghaira baghin, tidak pula menginginkannya. Wala adin, tidak pula melampaui batas. Dia apa tu? Dia terpaksa, darurat, dalam keadaan dia tak ingin pun benda tu. Jangan dia kata, ala-ala terpaksa, masa ni lah aku nak makan. Tak. Dalam keadaan dia tidak menginginkan, dia mudarat, terpaksa, tidak menginginkan. Wala adin, waktu dia ambil pula tidak melampaui batas.
Alang-alang haram dia pergi bantai makan 2 kilo tu, contoh itu satu. Wala adin, tak boleh melampaui batas sekadar untuk menutup keperluan darurat itu. Fala ithma alaihi, maka tidak ada kesalahan atau tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2 ayat tu kita baca pagi ni. Sambil juga sebelum kita lupa, hari ni ialah 30 Zulkaidah. Esok adalah 1 Zulhijjah. Iaitulah hari musim ibadah yang terbaik dalam setahun. Jadi hari ni insya-Allah selepas daripada kita tadabbur sikit 2 ayat ni, kita akan sebut tentang 10 awal Zulhijjah sebagai peringatan untuk kita semua. Baik, setelah kita baca dan kita memahami makna 2 ayat di atas, maka kita faham bahawa Allah ni dia memerintahkan orang-orang yang beriman supaya orang beriman ni dia makan makanan yang baik sahaja. Makanan yang baik sahaja. Halalan tayyiban yang kita sebut dalam ayat yang sebelum daripada ni. Kenapa? Ada banyak sebab kenapa Allah Ta'ala perintahkan orang beriman makan perkara yang baik sahaja. Pertama adalah kerana faktor kesihatan atau fizikal manusia. Mestilah perkara-perkara yang baik ni dia selamat daripada kemudaratan dari sudut tubuh badan dan juga jiwa manusia lah. Fizikal manusia pertama bagi kesihatan. Maka benda-benda yang baik, macam kita kata kenapa disembelih, darah tu dikeluarkan kerana pada darah lah mengandungi penyakit-penyakit dia. Yang kedua, dia juga mempengaruhi tabiat manusia. Kita ni apa yang kita makan, tabiat kita tu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Antara sebab Allah Ta'ala mengharamkan makan babi adalah disebabkan tabiat dia. Yang makan benda-benda kotor. Dan begitu juga bukan babi, kalau ada binatang-binatang yang memang dia makan najis, maka benda-benda kotor dia panggil jalal. Binatang yang memang makan, dia kena benda kotor ni dikuarantinkan dahulu sehingga diberi makanan yang bersih dan panggil apa? Bagi sistem dia baru kita boleh makan. Kerana apa? Tabiat itu mempengaruhi manusia. Yang ketiga pastinya adalah kerana faktor ibadah. Kerana makanan ini ada pengaruhnya pada ibadat seseorang. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, Allah ni baik, lalu dia tidak menerima melainkan yang baik. Allah ni elok, dia tidak menerima melainkan yang elok. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah memerintahkan orang mukmin apa yang Allah perintahkan para rasul, iaitu Allah Ta'ala perintahkan para rasul jaga makanlah yang baik. Begitu juga Allah perintahkan orang yang beriman, makanlah makanan yang baik, menerusi ayat Quran yang kita baca pada hari ini. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh musafirnya, kusut masai keadaannya,
menadahkan tangan ke langit, lalu mengucapkan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, disuapkan dengan perkara-perkara yang haram, lantas bagaimana Allah nak memakbulkan doanya? Bagaimana dia dimakbulkan permintaannya? Hadis riwayat Imam Muslim juga. Jadi dalam hadis ni jelas kepada kita, Nabi bagi tahu makanan yang haram ni boleh menghalang doa diterima oleh Allah. Dan kita juga faham apabila Allah memerintahkan makanan dengan yang baik, maka ia menjadi salah satu faktor doa seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada bab makan. Jadi secara umumnya semua benda-benda yang baik ni boleh dimakan berdasarkan ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang kedua tu, 173, diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih kerana selain Allah atau kepada selain Allah. Jadi daripada yang halal tu banyak dikecilkan skop, yang sedikit itu haram. Sebab tu kalau kita berfikir di luar kotak, untuk memudahkan orang Islam ni memilih makanan, yang patutnya ialah yang mudah dan simple, kita bagi label yang haram. Kerana label haram itu sedikit nak berbanding halal. Umumnya halal, kita tak label yang sedikit, ini haram. Jadi kerja kita pun mudah. Dan yang kedua, orang pun tak berani nak ciplak. Betul tak? Siapa nak berani buat logo haram palsu? Sebab dia tidak menguntungkan. Tapi kalau buat logo halal palsu, pertama banyak nak kena buat kerja. Of course lah, bila banyak, bila dijadikan komersial, dia akan jadi lebih menguntungkan lah. Kita pun ada hak halal, alhamdulillah lah dari satu sudut. Kedua begitu. Ketiga, dia dalam keadaan tu kekurangan dia orang boleh buat lah, pasal dia keuntungan, dia bersifat keuntungan, orang pun buat logo halal, ciplak, letak, orang beli. Tapi saya rasa kalau buat logo haram, mana-mana kerajaan, ada kerajaan yang pergi, tiba-tiba dia tengok, oh ni ada usaha haram, dia letak pak logo haram. Taubat dah, dia akan usaha juga supaya macam mana logo tu akan hilang daripada dia. Dan tak ada siapa pun nak akan ciplak logo tersebut. Tapi dia tidak bersifat komersial lah, tak boleh buat untung lah macam tu, sebab tak ada orang nak logo tu. Cuma dari sudut agama itu lebih mudah dan lebih menepati kaedah bagaimana Allah mengharamkan yang sedikit setelah Allah umumkan banyak yang halal dan baik. Mungkin adalah beberapa faktor di luar daripada pengawal atau pengetahuan kita dan hikmat kebijaksanaan pihak yang berkenaan. Tujuan tiknya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga makan minum umat Islam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya bab makanan ni pun jadi ibadat. Kita dah sebut sebelum daripada ni, pahala ni, ibadat ni asal ada perintah. Kalau ada perintah kita buat, jadilah pahala, jadilah ibadat. Maka bila kita makan makanan yang halal, ada perintah tak daripada Allah? Ada. Lalu kita makan makanan yang halal itu adalah ibadat. Kita pergi, kita nak makan durian, kita makan durian, bismillahirrahmanirrahim, makan durian, dapat pahala. Pasal apa? Sebab Allah suruh kita makan makanan yang baik. Makan nasi lemak, makan nasi apa lagi? Makan makanan yang halal lah.
mihun kau kuih tiaw kau apa makan asal benda tu baik. Bila kita makan baca bismillah, bismillah tu kita boleh pahala. Makan dengan tangan kanan tu kita boleh pahala. Makan makanan yang baik tu pun kita dapat pahala. Kerana pada makan makanan yang baik tu ada perintah dari Allah dan kita sedang mentaatinya dengan memakan makanan yang halal. Sebab tu kalau pergi supermarket duk belek-belek logo halal sebab dia mencari yang halal, itu adalah pahala bagi dia. Kita dah tanya, anak kita nak beli, kita kata, tak boleh ni, tak ada logo halal. Kita pun tak tahu dia haram ke halal kan. Tapi tengok tu meragukan. Kalau logo halal yang tak ada, kita gejuar orang-orang tepi pasar apa, kita orang Islam dah buat, asalnya tidak diragukan. Kalau orang Islam buat, tidak diragukan. Bila orang non-Muslim yang buat, memang ada kewajaran lah kita bertanya sebab dia bukan Islam. Benar? Mungkin sebab industri tempat kita ni oleh kerana ramai orang non-Muslim yang buat. Jadi siapa-siapa yang ada kemampuan, dia buat bisnes makanan dan dalam kepala dia buat bisnes tu kerana nak menyediakan makanan yang halal kepada umat Islam, maka insya-Allah dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Dulu saya ingat Syekh Ar-Rajhi, Abdul Aziz ke Sulaiman Ar-Rajhi, yang owner bank Rajhi tu kan, Rajhi, Ar-Rajhi Bank tu. Dia juga selain daripada dia buat bank, dia buat industri makanan, kilang ayam besar-besar dia buat. Bila ditanya kenapa, antara pun sebab itulah dia kata ini adalah jihad dia dalam menyediakan makanan kepada umat Islam. Sebab banyak ayam-ayam masuk daripada Saudi tu, daripada luar negara, ambil daripada negara-negara bukan Islam dululah, Brazil tu terutamanya. Jadi dia buat, tu pun tidak mencukupi lagi. Jadi kalau ada umat Islam yang boleh buat macam tu, dia adalah satu jihad. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita makan makanan yang halal. So makan tangan kanan tu dapat pahala, baca bismillah tu dapat pahala, apa yang kita makan tu pun mendatangkan pahala. Hari ini saya makan nasi lemak, alhamdulillah dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita makan makanan yang halal. Esok kita makan mi goreng pun dapat pahala. Bukan sebab mi goreng itu tak, sebab bila kita memilih dia makanan yang halal, kita dapat pahala kerana mentaati perintah Allah dalam makan makanan yang halal. Begitulah juga seorang yang mencari rezeki yang halal, kerja dan sebagainya. Sebab yang baik ni, halal ni dua. Pertama, jenis makanan tu daripada jenis yang halal. Yang kedua adalah sumber makanan tu daripada sumber yang halal, yang baik. Jadi kalau makan nasi lemak tapi nasi lemak curi, tak boleh juga dia pergi curi nasi lemak. Nasi lemak tu halal tapi dia ambil secara curi, sumber dia haram, tak boleh juga. Ataupun dia beli guna duit judi, dia pergi judi menang, dia pergi beli makanan ada logo halal tapi duit dia tu daripada sumber yang haram, tetap juga jadi haram. Dia makan rasuah, duit rasuah dia guna untuk beli buah-buahan, buat balik buah-buahan ke anak dia. Ataupun orang tu rasuah dengan buah-buahan, dia bawa balik ke rumah dia dengan buah tu halal, sumbernya haram, maka dia jadi haram juga. Sebab tu kita pakat-pakat jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecuali yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi sedikit, kalau sekiranya tiba-tiba orang tu terpaksa, ada kemudaratan, terpaksa makan makanan yang haram, dia pergi musafir putus bekalan makanan,
Dan dia tak ada makanan langsung kecuali tengok-tengok ada daging bangkai dekat dengan dia. Dia jumpa. Kalau dia tak makan, dia mati. Maka dia makan juga dalam keadaan terpaksa, tidak menginginkannya, dan dia makan kadar yang menutup kecukupan dia. Lepas tu dia pun berhenti makan. Okey? Berhenti makan. Kalau dia takut tak jumpa lepas daripada ni, ambil sedikit bekalan tapi jangan makan sehingga terpaksa pula baru makan pula. Itu yang dibenarkan. Ghaira baghin wala 'adin. Dalam keadaan tidak berkehendak, dalam keadaan tidak melampaui batas. Maka dibolehkan bagi ini. Okay? Kalau dia dalam keadaan dahaga yang teramat, kalau tak minum hampir mati dia. Tengok-tengok jumpa ada botol arak satu. Dia pun terpaksa hilangkan dahaga dengan perkara tersebut. Dia ambil. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua ayat tu mengingatkan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga makanan kita daripada perkara yang halal. Termasuk yang paling utama dalam bab ini ialah yang halal itu ialah apa yang disembelih atas nama Allah semata-mata. Jadi yang tak kena sembelih pun kita baca bismillah, yang sembelih kita baca bismillah. Yang sembelih tu kalau tak baca bismillah mati, jadi bangkai juga. Yang tak kena sembelih tu tak adalah jadi bangkai, cuma kita tetap baca bismillah waktu kita nak makan. Baik, kita berpindah kepada topik yang kita nak sebut pada hari ini, iaitulah kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kelebihan 10 awal Zulhijjah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, apa ada pada Zulhijjah? Apa ada pada Zulhijjah? Pertama, Zulhijjah ni adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan amal soleh padanya. Jadi Allah Ta'ala dalam setahun ada bulan-bulan yang istimewa yang dia pilih, iaitu daripada 4 bulan, daripada 12 bulan Allah pilih 4 bulan haram. Apa dia 4 bulan haram? 4 bulan yang haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang ni 3 berturut-turut. 1 bersendirian, itulah bulan Rajab. Daripada 4 bulan itu Allah pilih beberapa hari yang lebih istimewa dari yang lain yang terpilih. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di tengah-tengah tu 3 bulan berturut-turut. Di tengah-tengah tu adalah dia punya cream of the cream, bahasa putih kata. Best of the best. Tengah-tengah tu ada bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah tu 10 awal daripadanya adalah hari-hari terbaik dalam setahun. Dan dia paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengannya, mengisyaratkan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bersumpah, wal fajri wa layalin ashr.
demi fajar dan malam-malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para ulama tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah 10 awal Zulhijjah. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan keagungan hari-hari ini dengan Allah bersumpah dengannya. Nah, Allah Ta'ala tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan pada hari tersebut agar diagungkan Allah. Kerana besarnya hari tersebut, Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hamba Dia supaya memperbanyakkan zikrullah pada hari-hari tersebut. Maknanya hari itu dipilih tujuan apa? Tujuannya untuk Allah diagungkan padanya. Allah bukan pilih kerana ini pilihan Allah yang tak ada kaitan dengan kita, tak. Allah pilih hari ini kerana kerana keagungan Allah, lalu Allah suka untuk diagungkan padanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, surah Al-Hajj ayat 28. Lalu Allah Ta'ala perintah supaya kita agungkan dia pada ayyamin ma'lumat. Dalam Quran ni ada 2 ayyamin, satu ma'lumat, satu lagi ma'dudat. Pernah dengar tak? Ayyamin ma'lumat dengan ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'lumat maksud dia hari-hari yang sudah dikenali. Berarti orang-orang dulu memang kenal hari ini adalah hari-hari yang agung, dikenali di kalangan mereka, dimaklumi, kerana hari-hari ini berkaitan dengan hari-hari ibadat haji. Dan ayyamin ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari tertentu, hari-hari yang berbilang. Hari yang berbilang ni hari yang sedikit dapat dibilang dan dihitung, iaitulah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. So kita ada 10 hari pertama campur dengan hari tasyrik, total 13 hari. Total 13 hari. 10 hari pertama ini yang paling besar, dicampur pula dengan hari tasyrik, bergabunglah hari-hari kebesaran ini, total jadi 13. Tapi yang disebut dalam hadis 10 ni. Itu yang kedua, kerana Allah pilih untuk diagungkan padanya. Yang ketiga, apa ada pada hari 10 awal Zulhijjah, Allah gandakan pahala. Kerana Allah sangat suka beramalan pada hari-hari tersebut, lalu gandaan pahala berlaku padanya. Banyak mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal salih lebih disukai oleh Allah berbanding hari-hari tersebut, yakni 10. Para sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak terbandingkah jihad pada jalan Allah? Maka Nabi kata tidak terbanding, walaupun dengan jihad fi sabilillah, melainkan seorang itu keluar dengan nyawanya dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Berarti fadilat beramal pada 10 awal Zulhijjah, pahalanya, gandanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Banyak mana kita tak tahu. Dan oleh kerana gandaan ni bersifat umum,
semua bentuk amal salih digalakkan pada hari-hari tersebut. Semua bentuk, tak terkecuali, semua bentuk. Siapa nak sedekah, silakan. Siapa nak puasa, silakan. Siapa nak solat, silakan. Silaturrahim, silakan. Baca Quran, silakan. Buatlah apa saja yang kita mampu pada 10 awal Zulhijjah. Kerana apa jua amal salih pada hari tersebut sangat-sangat dicintai oleh Allah, lebih daripada kecintaan Allah kepada jihad fi sabilillah. Besar fadilat dia. Okay. Dalam banyak-banyak hari tu, 10 dan 3 campur 3 tu, ada lagi. Hak tadi kita kata cream of the cream, best of the best. Daripada 10 tu, rupa-rupanya ada lagi pilihan yang lebih istimewa dari yang istimewa dari yang istimewa. Iaitulah hari 9 Zulhijjah dan juga 10 Zulhijjah. Yang ni 9 Zulhijjah Allah Ta'ala jadikan dia hari penyempurnaan agama. Kenapa kita sebut hari penyempurnaan agama? Pertama, kerana pada hari tersebutlah turunnya ayat Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu hari ini aku sempurnakan dia. Allah Ta'ala kata, turun ayat tu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, hari ini aku redha Islam sebagai agama buat kamu. Kata Allah. Allah yang Maha Agung mengatakan begitu. Pada satu hari seorang lelaki dia jumpa dengan seorang lelaki Yahudi. Dia jumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lelaki Yahudi ni kata kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, aku tahu dalam Islam satu ayat. Seandainya ayat ni turun daripada kami, turun pada kami, kami akan jadikan dia hari perayaan yang kami sambut dia tiap-tiap tahun. Kami akan sambut dia tiap-tiap tahun sebagai hari kerakyaan kami. Mesti kami buat sambutan, sambutan penyempurnaan agama. Mesti kami buat, kata Yahudi tersebut. Umar tanya, ayat mana? Dia pun baca ayat tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Umar radhiyallahu anhu kata, aku tahu bila ayat ni turun dan di mana ayat ni turun. Dia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari 9 Zulhijjah waktu Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Jadi kalau ayat ni, orang Yahudi ni kan dia suka perayaan. Dia suka sikit-sikit buat raya tu, hari raya ni dia suka ingat kenang-kenangan gitu. Lalu bila ada hari birthday, dia pun sambut birthday tiap-tiap tahun. Lepas tu dia buat pula hari ibu, hari ni pula hari ibu. Hari bapak, buat pula hari bapak. Dia suka jenis lagu tu. Hari anniversary, dia buat pula hari anniversary. Kita pun, seronok juga ikut je. Umar radhiyallahu anhu kata, aku tahu ayat tu. Ayat tu turun di padang Arafah 9 Zulhijjah, Nabi sedang wukuf. Tapi kita tidak merayakan dengan perayaan seperti mana orang kafir. Tak adalah kata kita potong kek. Kek ni adalah tanda hari ni gembiranya kita, Islam telah sempurna. Hari kesempurnaan Islam selepas 1444, contohnya tu hijrah Nabi kan. 1434, tolak 10 cukup lah. Hijrah kan, haji tu berlaku 10 hijrah. 1434 tahun dah ayat tu turun. Maknanya tak adalah kita nak potong kek sempurnanya Islam 1434 tahun, tak ada. Kita tak pernah merayakan begitu.
Kalau jatuh ke Yahudi, Yahudi buat begitu. Itu penyempurnaan Islam pertama, kerana ayat sempurnanya Islam turun pada hari tersebut. Cream of the cream, best of the best. Dan penyempurnaan Islam pada 9 Zulhijjah, kerana Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hari Arafah. Siapa dapat Arafah, dapat haji. Siapa yang tak dapat Arafah, tak dapat haji. Dan siapa yang dapat haji, sempurnalah rukun Islam dia yang kelima. Kalau dia tak dapat Arafah, dia pergi Mekah ni, pergi dah Mekah, beli tiket flight, dapat visa, bayar pula hak package hak mahal sekali. Ada package 60,000, ada package 80,000, ada package 100,000, ada lebih lagi daripada tu pergi. Sampai sana duduk di hotel kat Mekah, duduk pula hotel mahal. Hari 9 Zulhijjah tidur, duduk di Mekah, tak pergi di Arafah. Contoh. Tapi agak mustahil lah kan. Contoh, ketiduran dia, duduk di Arafah, sedap sangat duduk hotel dia 5 bintang, dia tidur. Sedap-sedap esok 10 Zulhijjah, Allahu Akbar. Ataupun dia balik ke dia mana? Ataupun sebagai contoh real story, seorang yang mana pernah dalam satu kes, dia sampai ke Mekah, dia nyanyuk. Dia masuk hospital, dia sakit, dia bawa ke Arafah dengan ambulans. Semata-mata nak suruh dapat wukuf ni, ambulans. Sampai di Arafah, lepas gelincir matahari, maka pembantu pegawai tabung haji tu, dia kejut, "Pak Cik, bangun-bangun, kita sedang duduk di Arafah ni, Pak Cik nak kena wukuf." Dia pun bangun. Dia kata, itik aku mana itik aku, dia kata. Dia tanya itik dia. Pegawai tu kata, Pak Cik duduk di Arafah ni. Tak ada ni. Aku duduk tengah cari itik aku. Itik Pak Cik kat mana? Ni lah kampung, kat kampung. Kampung Pak Cik kat mana? Kampung Tanjung Karang, dia tu. Dia bangkit pada hari Arafah, dalam minda dia sedang duduk di Tanjung Karang. Ni real kisah benar ni, tuan-tuan. Seorang petugas haji, dia cerita dalam muzakarah haji, pengalaman dia membimbing jemaah. Duduk dah di padang Arafah, tapi tak dapat haji. Terpaksa tulis tak dapat haji, kerana Pak Cik ni waktu di padang Arafah, dia tidak berniat wukuf. Nak niat macam mana? Sebab dalam kepala dia duduk di kampung dia, dia mari nyanyuk dia. Jadi hari Arafah ni hari kesempurnaan rukun Islam. Baik, cerita panjang, kelebihan dia sangat agung. Bila start hari ni esok bermula 10 awal Zulhijjah. 10, 11, 12 sampai 10 hari, campur lagi 3 hari tasyrik. Apa benda yang kita nak buat untuk mendapatkan kelebihan yang agung? Nombor 1, bagi orang yang ada masa lagi ni, ada duit lagi dan kesempatan pun terbit, tiba-tiba hari ni keluar visa haji. Dia pun cepat-cepat beli tiket. Dia duk queue lama dah ni, nak pergi tunggu visa ni ustaz dia tu. Hari ni keluar visa, ambil tiket, pergi. Di Mekah nanti dia dapat 3 kelebihan. Pertama, kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kemudian dia dapat kelebihan duduk di Mekah pula, diganda 100,000. Hak bagus dah tadi, kali pula sebab duduk di Mekah, ganda pula 100,000 kali ganda. Dan sampai kelebihan yang ketiga, dia dapat buat ibadat yang orang lain tak dapat buat, iaitulah ibadat haji. Tawaf hanya duduk Mekah je boleh. Sa'i hanya di Safa Marwah je boleh. Wukuf hanya di padang Arafah je boleh. Tak payah gilah padang Merdeka kau padang mana kat sini kita buat ibadat, simulasi ibadat wukuf, tak akan dapat pahala. Wukuf hanya di padang Arafah, tawaf hanya di Kaabah, sa'i hanya di antara Safa dan Marwah, dan melontar jumrah pada 10 Zulhijjah hari lusa,
hanya di Jamratul Aqabah. 3 kelebihan tu siapa yang dapat duduk Mekah paling istimewa. Tapi adalah juga siapa duduk Mekah dia pun tak sedar, duduk main-main juga rugi lah. Saya pernah jumpa mata saya sendiri ni tengok di padang Arafah seorang pakcik pakai ihram wukuf di Arafah isap rokok. Orang ni kita tak boleh kata apa, sangat-sangat rugi. Dia tak tahu nilai apa yang dia sedang ada. Yang tak tahan pun setengah-setengah tu dia dah tahu dah payah nak dapat rokok. Bawa rokok daripada kampung, bawa bekalan rokok nak pergi isap rokok Mekah. Orang ni saya tak tahulah macam mana dia nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Rugi. Jadi siapa yang ada kenalan-kenalan nak pergi Mekah atau dah pergi Mekah, tolong pesanlah janganlah isap rokok di Mekah. Sebagaimana digandakan pahala di Mekah, kena ingat juga ada gandaan dosa kerana besarnya kedudukan itu di sisi Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak pergi Mekah ni nak buat apa? Yang kedua kita mampu ialah berpuasa. Terutamanya puasa 9 Zulhijjah, itu puasa hari Arafah. Hari lain boleh puasa? Boleh. Nak puasa 9 hari pun boleh. Tapi yang paling utama ialah 9 Zulhijjah. So dia boleh juga puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang penting jangan tinggal 9 Zulhijjah. Kelebihan dia ada kelebihan khusus dari yang lain. Kelebihan selain daripada kelebihan 10 awal Zulhijjah ni, dia ada kelebihan lain pula puasa di hari Arafah. Itu Nabi SAW kata, aku harap Allah ampunkan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Dapat keampunan dosa selama 2 tahun. Hak tu khusus daripada hak kelebihan Arafah 10 awal tu dia dah dapat dah. 9 tu tambahan pula. Okey, apa lagi yang boleh buat? Setelah daripada berpuasa, berkorban. Hari-hari yang ni berkorban ni hanya berlaku pada ni. Siapa sembelih sehari sebelum 9 Zulhijjah dia sembelih dah, tak dapat pahala korban. Dia kena sembelih 10 Zulhijjah. Hak puasa 9, hak sembelih 10. 2 hari ni utama. 2 hari ni yang paling utama. Dan sembelih ni diberikan masa, diperpanjangkan masa sehinggalah 3 hari selepas tu, itulah hari tasyrik. Tapi yang utamanya ialah pada 10 hari 10 tu. Kerana itu dipanggil hari haji yang agung, hari haji akbar 10 tu. Okey, jangan sembelih sehari sebelumnya dan jangan sembelih 1 hari selepasnya. Siapa sembelih 9 Zulhijjah, oh dia kata sebab hari ni hari Arafah aku nak sembelih, jadi sembelihan biasa, tak jadi korban. Siapa sembelih hari kelima, jadi sembelihan biasa, dapat daging je, tak dapat nilai korban. Allah hanya bagi tempoh 4 hari tu untuk dia menerima pengorbanan hamba daripada hamba ni kepada Allah dengan mengorbankan binatang-binatang sembelihan. Hari lain kita sembelih, bismillah, dapat pahala kerana sembelih, dapat makan daging. Tapi hari 4 hari ni dalam setahun, tak ada hari melainkan 4 hari ni Allah menerimanya sebagai korban. Apa maksud korban? Korban ni mendekatkan diri kepada Allah. Kita sembelih untuk tanda kita lebih dekat kepada Allah. Macamlah contoh seorang rakyat, seorang hamba datang membawa persembahan kepada tuannya sebagai nak mendekatkan diri kepada tuan dia atau rajanya. Zaman dulu raja ni, kalau raja Melaka kau nak makan, hamba kampung-kampung ni dapat buat tanam timun tembikar apa besar, hak besar sekali tu bawa pergi ke raja. Dapat buah nangka paling manis sekali, pergi hantar kepada raja. Zaman dulu pasal apa? Dalam bentuk mendekatkan diri kepada raja. Ada orang mendekatkan diri kepada roh-roh. Itu tak boleh lah. Sebab roh ni nilai dia ibadat. Kalau nilai hadiah macam raja tu tak apa. Ni nilai ibadat. Pergi kepada roh, dia sembelih kepada roh tu. Haram, syirik nama dia. Syirik.
Tapi kita 4 hari ni Allah Ta'ala bagi sembelih korban sebagai memperdekatkan diri, mempersembahkan korban kepada Allah. Sebab tu cari yang paling gemuk, paling cantik, paling sihat, paling, supaya Allah Ta'ala terima korban kita. Yang seterusnya, yang keempat, sembelih tu cukup umur lah. Yang keempat, memperbanyakkan takbir. Ini khusus kita kena buat ni. Memperbanyakkan takbir. Start esok atau malam ni dah boleh start, dia panggil takbir mutlak. Takbir mutlak ni bila-bila masa, sepanjang 10 hari ni duduk kat rumah saja-saja pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pergi kedai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik kereta, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah masak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi hantar anak sekolah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu anak sekolah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patut di sekolah-sekolah, cikgu-cikgu pun sebelum daripada bagi ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak murid pun sambil dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya 10 awal ni bergema kita dengan takbir. Ibnu Abbas dan Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah dan Umar radhiyallahu anhuma, 10 awal ni mereka keluar ke pasar-pasar bertakbir kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga orang lain bila dengar mereka pakat takbir juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergema takbir pada 10 awal Zulhijjah. Kerana hari-hari ni hari diagungkan Allah. Dalam radio tuan-tuan, ada kereta beli MP3 tu, kalau dah ada terpasang dalam telefon, 10 awal ni tutup dah radio kereta tu. Nak pergi kerja tu pasang takbir dalam kereta. Duduk pergi kereta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sedap lagi rekod kita sendiri. Jangan duduk lagu takbir raya lah. Takbir raya ni sedih, tak boleh nak balik kampung. Dah takbir betul Allahu Akbar. Tak dalam kereta sambil-sambil kita nak hantar anak, duk jampu ke berapa semua. Biarlah 10 awal kita ni bergema dengan takbir, mengagungkan Allah, dan sehingga kita rasa betul hari-hari ni adalah hari untuk kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada tu semua bentuk amal soleh, sedekahnya, baca Qurannya, zikir yang lainnya, apalagi silaturrahim, taat pada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada ahli keluarga, berbuat baik kepada jiran tetangga, baik-baik pada fakir miskin, bagi salam kepada orang. Semua bentuk amal ibadah Allah suka, kerana agungnya 10 awal Zulhijjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mula dia? Esok. Dan bagi orang yang berniat korban, saya ingatkan, bermula malam ni, masuk je maghrib, sunat ikut mazhab Syafi'i, wajib ikut mazhab Hambali untuk dia tidak potong kuku, rambut, bulu, misai dan sebagainya daripadanya ni, tidak potong sehinggalah binatang dia disembelih. Hak dia niat nak korban tu. Mazhab Syafi'i kata sunat, mazhab Hambali kata wajib. Jadi kita ni hak sunat ke wajib, kalau dah Nabi suruh kita tak ambil. Hari ni potong siap kuku ni, masih lagi ada peluang kalau kita ingat. Saya semalam saya dah pesan dah, mesej dah group family, potong pasal semalam kita tengok anak bulan. Kalau tiba-tiba nampak anak bulan semalam, hari ni dah 1 Zulhijjah dah. Alhamdulillah, hari ni masih lagi 30 Zulqa'dah, esok 1 Zulhijjah, maka kita ada peluang lagi untuk menghidupkan sunnah ni. Sunnah, kalau kita kata mazhab Malik kata wajib, ni sunnah ni sepatutnya kita hidupkan. Ramai orang tak tahu. Dia ingat raya je. Tak. Sebenarnya kebesaran ini bermula daripada 1 hari bulan Zulhijjah, sudah agung dah. Agung dah. Takbir dah masa ni. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong bulu, misai ke janggut ke, semua tahan daripada potong. Dan kita agungkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, agungkan Allah sampai hari ke-9, hari wukuf, agungkan Allah. Hari paling besar sekali 10 Zulhijjah, kita takbir sekeluarga raya, maya raya, ramai-ramai bertakbir kuat-kuat, pergi bawa sembelihan-sembelihan kita pergi ke padang-padang, bawa anak-anak kita pergi ke padang, bawa keluarga kita pergi ke padang, saksikan penyembelihan tersebut,
Sebaik-baiknya kita pegang pisau, ya Allah, inilah korbanku kepadamu, untuk diriku, untuk ahli keluargaku, untuk seluruh isi rumahku. Bismillah, ya Allahu Akbar. Wah, kita potong. Lalu semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agungkan Allah, syiar Islam. Oh, besarnya. Tapi kita ini budaya dia easy korban, easy sembelih, easy hantar je duit masuk bank, hantar orang sembelih mana? Kemboja, Afrika, Palestin. Kita duduk rumah, hari orang sembelih kita duduk rumah, anak kita relax. Ada korban? Ada. Syiar tu tak ada dah. Kita tidak mengagungkan seperti mana keagungan yang sebenar. Setengah tu orang dia hantar korban korban kat kampung dia, kampung mana, Kelantan, Perak, Penang, Johor mana. Dia tak balik lah, saya tak balik lah pasal hari cuti pun 1 hari, 2 hari cuti tu. Kalau duduk rumah tunggulah nanti ada. Kita keluar patut-patut bawa anak kita pergi. Ini adalah korban kepada Allah. Bukan nak makan daging. Kalau nak makan daging tiap hari dah kita makan. Nak makan lagi wahyu pergi kat restoran Menate ke mana tu. Pergi ke Jahit ke mana. Ni bukan masalah daging, ni masalah kita mempersembahkan sembelihan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ingatlah besok hari besar. Sampai 10 hari, hari agung. Sampai 13 hari masih lagi. Mudah-mudahan kita agungkan apa yang agung di sisi Allah, sehingga kita mencari pahala sebanyak-banyaknya dalam kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.